Jadi share slide ya. Share slide. Animation. Okay, nampak? Sekejap eh. Hello. Line tak Ustaz? Share Tab. sekejap. Okay, tak apa. Lepas tu slide biasa je. Tajuknya diberi ya. Ana buat proposal menjejak sirah nabawiyah, kejayaan bermula dari sini kan. So tajuk yang diberi adalah gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Kita nak tengok bagaimana gambaran Arab Jahiliyah ketika itu kan. Sebelum datangnya kerasulan, maknanya peristiwa ni sebelum kita nak tengok sikap dan attitude sebelum kerasulan. Dari segi kalau kita tahu dalam buku RM, buku Rahib Maktum, dia menceritakan pada 3 perkara, iaitu sosial, ekonomi dan akhlak. Kita tengok sebelum kita pergi kepada 3 benda tu, pertama sekali kita kena tanya kenapa kita penting untuk mengetahui latar belakang masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kita go through kepada sirah yang sirah start bermula daripada kerasulan tu kan. Kalau kita tengok dalam buku Rahib Maktum, dia menceritakan tentang peristiwa latar belakang masyarakat Arab Jahiliyah sebelum mulanya cerita Rasulullah. Kerana di sini kita tengok pentingnya untuk kita tengok bagaimana Islam tu mengubah para sahabat. Bagaimana Islam tu datang mengubah segalanya daripada kosong, daripada semua kan. Tajuk yang ana hashtag kat sini adalah kejayaan ni bermula daripada sirah Rasulullah kan. Bagaimana para sahabat dibentuk menjadi satu generasi Al-Quran yang terbaik. Sebab itulah penting untuk kita tahu. Kalau tak ada orang kata para sahabat tak apa dia macam ni. Kita tengok pula latar belakang dia macam mana. Latar belakang dia yang menjadikan mereka ni sangat aneh kan. Aneh dan unik kan. Okey, dari segi sosial lah, dia ada 3 kan. Sosial, ekonomi dan apa ni? Dengan akhlak. Dari segi sosial kan. Ni poin-poin yang ana ambil daripada buku Maktumah walaupun ada poin-poin lain. Tapi inilah poin yang ana nak ceritakan, nak ceritakan. Dari segi perkahwinan kita tengok dalam sosial masyarakat Arab Jahiliyah ni kan. Kita tengok ni yang ana ambil kan dari segi perkahwinan, dari segi perzinaan, bunuh anak dan semangat asabiyah. Dari segi perkahwinan ada satu hadis kan hadis dia daripada kata-kata Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata dekat Mekah tu dia ada jenis 4 jenis perkahwinan. 4 jenis perkahwinan. Salah satunya perkahwinan yang macam sama kita kan. Perkahwinan yang mana dia orang kahwin dapat anak dan kahwin macam sama dengan keadaan sekarang ada mahar macam tu lah. Sama dengan perkahwinan kita sekarang. Itu perkahwinan yang jenis pertama kan. Lalu kita tengok perkahwinan yang jenis kedua kan. Yang kedua ni suami ni dia boleh bagi isteri dia ni kepada orang lain untuk mendapat zuriat. Faham tak? Dia nampak orang ni macam apa ni? Dia nak baka orang lain tapi dia bagi isteri dia ni kepada orang lain sehingga isteri dia ni mengandung, baru dia ambil balik isteri dia. Baru dia jaga balik isteri dia. Itu perkahwinan yang jenis kedua dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Kalau yang jenis ketiga, sekejap ana nak dia.
Yang ketiga, dia orang kata apa ni, berzina dengan 10 orang lelaki ataupun berapa orang lelaki lah. Berzina dengan ikut dia nak kahwin berapa orang dengan lelaki. Maksud dia sampai dia mengandung, dia boleh pilih yang mana dia nak jadikan ayah kepada anak dia. Orang perempuan tu boleh pilih nak jadi siapa ayah kepada anak dia. Perkahwinan yang keempat iaitu yang apa ni, meletakkan bendera putih. Ni pelacur lah, dia pelacur. Dia meletakkan bendera putih mana sesiapa yang nak ke dia tu boleh pergi kat rumah tu lah. Ini bendera putih lah. Hari ni bendera putih untuk apa ni, mohon perlindungan kan. Pada waktu tu adalah pusat pelacuran. Yang terbebasnya pusat pelacuran dekat suasana situ kan. Dekat situasi di situ kan. Itu adalah perkahwinan keempat. Lepas tu kalau dapat anak, dia pergi dukun ataupun dia akan melalui dukun lah kot, melalui dia nak tengok anak mana yang dukun ni rasa lah ayah kepada ni, maknanya ayah tu kena bertanggungjawab lah. Itu je lah dari segi perkahwinan. Dari segi poligami kan, poligami ni dia ada batas. Kalau Islam datang meletakkan had batas kan. Kalau orang kata kenapa Islam menggalakkan kahwinan sehingga 4, sepatutnya mereka perlu tahu kan, sebelum datangnya Islam, pada suasana tu poligami, nak kahwin berapa pun dia ada limit kan. Dia ada limit untuk berkahwin seramai mana perkahwinan. Islam datang untuk meletakkan satu tata cara kehidupan, satu tata cara untuk kita hidup menjadi hamba kepada Allah. Kalau kita tengok apa ni, orang kata apa-apa kan, mungkin dia orang tak baca sirah atau dia orang tak mengetahui lah peristiwa-peristiwa seperti itu. Dari segi talak pula kan, Islam meletakkan hak. Tapi kalau suasana waktu tu dia tiada hak. Nak talak berapa kali 1000 kali tiada hak untuk seorang lelaki tu meletakkan talak. Dia boleh rujuk pada seorang pada orang isteri dia lah, dia boleh rujuk bila-bila kan. Itu dari segi perkahwinan kan. Lepas tu ada satu lagi perkahwinan yang mana perkahwinan melalui mata pedang lah. Kalau apa ni, kalau orang musuh tu menang, maknanya tawanan perempuan akan menjadi hamba dia dan apa ni, halal untuk dia lah. Itu satu lagi jenis perkahwinan mata pedang. Yang kedua ni itu suasana waktu tu penzinaan sangat berleluasa lah. Amalan penzinaan kan sangat tinggi dan sangat bebas lah, bebas ni. Yang ketiga iaitu amalan mereka ni adalah salah satunya bunuh anak. Bunuh anak. Dia orang anak perempuan bunuh, kadang anak lelaki pun ada juga dia orang bunuh. Tapi sebab berbeza lah. Kalau anak perempuan sebabnya kerana boleh dijadikan dua sebab lah. Satu kerana malu. Yang kedua adalah kerana tak cukup harta untuk menjaga ataupun kemiskinan lah, sehingga dia tak mampu menjaga anak perempuan tu lah. Kalau dia orang bunuh anak lelaki kerana sebab mereka ni kata apa ni, tak cukup duit untuk menjaga bayi tu, so dia orang bunuh lah. Itu bunuh anak kan. Perkara pembunuhan itu boleh dijadikan sesuatu benda yang sangat biasa lah. Yang keempat iaitu semangat asabiah. Semangat asabiah di kalangan mereka ni sangat, orang kata sangat tinggi lah. Kauman di kalangan mereka ni sangat daif, sangat lemah dan sangat bila-bila masa boleh berpecah. Memang sentiasa berpecah. Sentiasa nak menunjukkan kaum aku adalah kaum yang lebih baik kan. Kalau kita tengok sendiri sirahan yang mana tentera selepas kewafatan Rasulullah, waktu tu Nabi palsu kan. Siapa dia ni Nabi palsu? Ada siapa ingat tak Nabi palsu nama apa? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Pengikut dia, orang kata kaum dia
kadang mereka sendiri kata aku lebih mempercayai Muhammad daripada si penipu Musailamah, pengikut dia sendiri kan. Tapi kenapa pengikut dia ni tetap berperang dengan Islam kan, tetap kata menyembelahi Musailamah Al-Kadzdzab? Kerana semangat asabiah dia tu sangat tinggi dan sangat melampau. Walaupun dia orang tahu dia orang ni di bawah penipuan, iaitu Musailamah Al-Kadzdzab, di bawah penipuan, tapi dia orang berperang tu kerana semangat asabiah yang tinggi kan? Semangat asabiah yang tinggi. Itu peperangan apa apa tanya apa antara orang Islam dengan apa ni menetam Musailamah Al-Kadzdzab. Ada siapa ingat peperangan apa? Sila rasa. Apa dia? Perang Bukan Perang Mu'tah. Mu'tah. Dia peperangan ya apa ya? Tak apalah. Dapat teruskan. Okay. Teruskan. Itu menunjukkan semangat asabiah. Dia jadikan kesimpulan. Kesimpulan tak ada slide kat sini. Dia jadikan kesimpulan iaitu nak katanya sosial waktu masyarakat Arab Jahiliyah ni sangat melampau ataupun sangat daif, sangat teruk, sangat suasana yang teruk lah. Dari segi tamadun mereka ketinggalan jauh dengan tamadun Rom waktu tu, dengan tamadun Parsi waktu tu. Mereka memang ketinggalan jauh kan. Ketinggalan jauh yang mana Arab waktu tu memang ketinggalan dari banyak segi aspek. Jadi kita tengok. Okay, lepas tu kita tengok dari segi ekonomi kan. Dari segi ekonomi juga dia dipengaruhi oleh sosial tu sendiri. Dia dipengaruhi oleh sosial yang tadi lah. Okay, sebelum pergi kat ekonomi tu, sosial ni juga kesimpulan dia adalah salah satunya diorang ni satu semangat asabiah yang teruk kan, perpaduan yang tiada dan perpaduan yang sangat teruk ataupun asabiah yang tinggi. Yang kedua, diorang sentiasa pemerdagangan wanita, pemerdagangan wanita menjadi kebiasaan, menjual orang-orang wanita kan. Kata orang wanita waktu tu tiada nilai lah di sisi Arab Jahiliyah waktu tu. Okay. Islam datang mengubah segala-galanya dari segi perkahwinan, dari segi poligami, talak, perzinaan, dari segi bunuh anak dan dari segi semangat asabiahan. Kalau kita tengok sendiri, kita tengok satu kisah yang tidak mampu untuk diceritakan ataupun sejarah tidak mampu untuk menjumpakan antara dua kaum yang berjumpa terus menjadi kawan rapat. Berjumpa menjadi lebih rapat daripada keluarga kan. Antara Muhajirin dan Ansar. Mereka berjumpa tu terus menjadi rapat kan. Kalau kita tengok dari segi Abdul Rahman bin Auf dengan orang yang dipersaudaraan, sehingga mampu untuk menawarkan harta yang banyak dan sebagainya kan. Begitulah kata Islam datang mengubah segala-galanya kan kepada para sahabat waktu itu. So kita pergi kepada ekonomi kan. Ekonomi dia sangat dipengaruhi oleh sosial waktu tu lah. Ini Ana buat satu poin je. Dia sebenarnya ada banyak poin. Iaitu perniagaan adalah sumber utama kepada mereka waktu tu lah. Perniagaan adalah menjadi sumber utama pendapatan. Tapi sebab diorang ni sangat tinggi peperangan, jika keamanan perniagaan ni akan dapat lebih banyak sumber diorang adalah jika keamanan dan keselamatan mereka ni terjamin lah waktu aman. Diorang ada bulan haram. Bulan haram tu bulan yang tidak boleh berlaku peperangan. Waktu tu lah pasar-pasar di Mekah waktu tu dia tinggi sikit ataupun
pasal-pasal waktu tu hidup lah, sebab dia orang waktu tu diharamkan untuk berperang waktu tu, sebab melalui agama dia orang lah waktu tu. Kesemua harta terpengaruhi oleh peperangan. Walaupun harta banyak, tapi kalau kalah peperangan, maka harta itu akan dirampas secara keseluruhannya. So ada lagi lah poin-poin lain. Jadi kesimpulan dekat ekonomi kan, nak kata ekonomi waktu Arab Jahiliyah pun boleh katakan teruk dan tak strong. Mereka mengharapkan barang dagangan daripada luar juga, bukan sumber pendapatan daripada mereka sendiri kan. Walaupun mereka ni ada juga dari segi pertanian, dari segi peternakan, ada juga, tapi dia tak, orang kata ekonomi mundur ke belakang lah, dari segi ekonomi. Jadi kita tengoklah, kalau kita nak kata Islam tak mengajar kita untuk kaya, itu silap lah kan. Daripada masyarakat yang miskin kepada menjadi satu generasi ataupun para sahabat yang kaya-kaya kan, kaya raya kan. Jadi Islam tu digerungi oleh lawannya. So dari segi apa lagi lagi, kemiskinan waktu tu boleh dikatakan benda biasa, benda yang sangat-sangat biasa lah. Kemiskinan waktu tu, kadar kemiskinan yang sangat tinggi lah. So kita pergi kepada dari segi last slide, iaitu akhlak dan sisi kebaikan lah. Ni dari poin dekat akhlak ni Ana ambil daripada sisi kebaikan lah, sebab atas tu memang dah nampak dah sisi keburukan, tengok keburukan. So dari segi akhlak ni kan, akhlak waktu tu antara salah satu akhlak baik diorang, iaitu diorang ni, satu amalan diorang ni adalah pemurah atau suka bersedekah. Salah satu lagi iaitu apa ni, melayani tetamu kan. Melayani tetamu tu Ana tak tulis kat sini, tulis pemurah. Diorang memang suka memberi makan kepada orang lain, antara ciri mereka lah. Tapi kita nak tengok dari sisi lain, iaitu Islam ni, datang Islam dia bukan sekadar satu amalan saja kan. Ni dia menyeluruh. Islam datang secara menyeluruhan. Di mana ayat Al-Quran dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 208 kan, Allah kata ikutlah Islam ni secara keseluruhannya, bukan sekadar satu segi dua kan. Yang mana kita hari ni kan nampak kebaikan ni hanya satu setempat je. Orang ni buat bersedekah, maka dia sudah mengamalkan Islam secara keseluruhan. Tidak kan. Nak amalkan Islam secara keseluruhan, maka kena buat semua lah kan. Kena buat dakwah, kena buat tarbiyah diri, kena memperbaiki diri, kena qiyamul lail, kena apa lagi, kena bersedekah, kena sisi kebaikan manusia dan sisi kebaikan Allahan. Hablum minallah, hablum minan nas, dua-dua sekalian. Dari segi menepati janji, kenapa ni segi ni tak adalah. Patutnya kita ni menjadi Islam ni secara keseluruhannya. Itu kesimpulan dia. Okay, yang kedua itu menepati janjian. Kalau kita tahu masyarakat Arab Jahiliyah waktu tu, diorang ni sangat menepati janjian. Salah satu kita ambil apa ni, ibrah, yang mana Arab Allah memilih Bani Arab atau kaum Arab kerana mereka mempunyai satu sifat, iaitu menepati janjian. Kalau antum mungkin baca satu setempat dalam sirah tu, antum boleh tengok banyak janji-janji yang mereka ni bila berjanji memang mereka akan setia. Salah satunya, kalau kita tahu masyarakat Arab Jahiliyah ni, bila mereka berjanji ni, mereka berjanji mereka akan menjaga seseorang kan. Mereka akan menjaga betul-betul, bukan menjaga tipu-tipu lah. Mereka sanggup mengorbankan diri mereka sendiri kan, dengan janji mereka tu kan. Kalau kita tengok dalam sisi sirah, antum mungkin pernah dengar Umar pun pernah diancam bunuhan, sehingga kan ada orang yang menjadi penjamin kepada Umar Al-Khattab tu. Sehingga orang lain tak berani dah nak kacau Umar Al-Khattab tu kan.
Umar pun sendiri nak dibunuh oleh orang Quraisy waktu itu. Kerana ada satu penyajian dia dengan seseorang tu, ataupun orang lain tu menjamin keamanan Umar, maka Umar tu selamat. Dari segi sirah yang lain juga, iaitu waktu Rasulullah pulang daripada Taif masuk ke Madinah. Pulang dari Taif masuk ke Mekah. Waktu Rasulullah nak masuk tu pun ada ancaman bunuhan. Sehingga kan ada siapa ni? Ada seorang orang kafir, tapi dia menjamin Rasulullah, menjamin keselamatan Rasulullah, sehingga orang lain tak berani nak kacau lah. Kalau orang lain kacau, maknanya dia akan berperang juga dengan orang yang menjamin keamanan Rasulullah, walaupun dia ni bukan Islam, dia kafir juga. Tapi nak kata mereka ni bila berjanji ni memang orang kata setia lah, menepati janji. Keazaman dan tekad mereka ni sangat, bila dah berazam nak buat sesuatu memang diorang akan buat lah, walaupun mempertaruhkan diri mereka kan, menunjukkan kemegahan mereka, keazaman dan tekad. Ni salah satu kita tengok ciri para sahabat lah. Mereka ni sangat berani, mereka ni sangat kata apabila dia ancam memang dah tekad tu, memang keazaman mereka tinggi kan. Mereka tak kisahlah kematian apa semua kan. Ini waktu jahiliah pun mereka dah mempunyai sifat keazaman dan tekad, keberanian. Mungkin so kesimpulan yang mungkin keseluruhannya kita mempelajari dari segi akhlak, dari segi ekonomi dan dari segi sosial, kita relatekan balik dengan apa ni, Nasrul Sherina. Kita relatekan balik dengan apa ni, Teruskan. kita relatekan balik dengan daurah yang terdekat dengan kita kan. Bagaimana satu generasi lahirnya satu generasi yang agak unik. Bukan agak unik, memang unik pun. Lain macam. Kerana daripada keburukan, daripada segi akhlak mereka, dari segi sosial mereka, dari segi ekonomi mereka, semuanya terbina, semuanya mampu meningkatkan, orang kata mampu mengubah mereka ni 180 darjah. Mengubah secara total, bukan sekadar mengubah ni secara sikit-sikit, mengubah secara banyak. Itu adalah satu generasi Al-Quran yang unik. Al-Quran datang kepada mereka ni mengubah mereka, mengubah cara hidup, cara fikir, sehingga mereka ni menjadi generasi yang unik, generasi yang diredai Allah. Mana Allah meredai mereka dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. Mereka redha kepada Allah dan Allah pun redha kepada mereka. Al-Quran menjadikan mereka ni panduan hidup, panduan kacamata. Okay. Jadi itulah satu sedikit untuk kita nampakkan sirah yang akan datang lah. Fakrul Hazid Perang Yamamah, betul sih, Perang Yamamah. Serius lah, ni serius dah ni, anda tak tahu part mana yang tak cerita. Serius lah tadi yang dekat yang tepati janji. Tak tepati janji. Menepati janji. Betul, dia orang ni sangat menepati janji. Kalau kita tengok banyak sirah yang luar tu tengok, go through nanti, dia sangat menepati janji. Walaupun mempertaruhkan diri mereka. Salah satunya kisah yang Umar tu kisah yang Rasulullah diancam satu kan. Ada orang kafir waktu tu. Nanti siapa yang part mereka waktu tu, siapa yang akan hurai waktu tu, anda tak tahu siapa. Mungkin boleh sebut nama siapa yang apa ni, yang memberi jaminan kepada Rasulullah tu. Ini memang tak boleh dipercayai. Okey. Yahudi memang tak boleh percaya kan. Ni kafir ni orang Quraisy bukan di Madinah ni. Ni waktu di Quraisy. Okey, itu sekadar dia nak bagi kepada passing.
daripada brother Ethan Bawahi ya. Zakallah ya Afzal. Satu sunnah lah kan. Satu sunnah kita kata Akhi Afzal dah start dengan membentangkan konten yang ada dalam Rahikul Mahtum. Dan merupakan salah satu resolusi lah daripada daurah antum kan. Jadi anda nampak inilah sebenarnya definisi kalau kita nampak adalah kita talaki li tanfis. Apa yang terdapat daripada daurah, antum bertalaki dalam daurah tu, akhirnya antum akan dapat apa? Antum akan dapat tindakan seperti mana yang telah berlaku sekarang. Jadi semoga sunnah ni boleh diteruskan lah kan oleh ikhwan-ikhwan yang akan datang, akan jadi MC juga, dan kita belajar untuk present, untuk prepare. It's not something easy lah. It's not something easy, baru antum merasa macam mana macam ni Akhi Wafi rasa setiap minggu nak kena prepare, nak kena bagi link semua tu kan. Tapi nak kata itulah proses. Antum akan lebih empathy kepada orang kan. So nanti tahu, oh Akhi Afzal sebenarnya macam ni rupanya kan. Akhi Afzal jadi MC rupanya ini cabaran dia lepas kita dah jadi MC sendiri. Akhi Haziq, Akhi Ijat rupanya Asyik lost connection. Jangan tu ke internet anda jap. Tak boleh ni lah, tak boleh depend dekat internet orang lain lah. Kita tengah ni. Boleh dengar ke? Sekejap Ikhwah. Dia stuck. Okay, dengar suara Ana. Test, boleh siapa respon? Boleh. Halo. Hello. Boleh. Boleh. Hello. Kenapa? Kenapa Razi buat suara situ? Ji, pergi rumah Wan je, ketuk pintu. Wan, serah. Mana, tak betul. Okay. Nanti remind kat Wan sekalian. Boleh tolong kontak Somat yang tak ada lagi Afnan. Okay, so back ke tadi kan. Talaki li tanfis. Kat sini lah kita nak tengok, kita nak berasai empathy orang lain dan kita rasa menghargai pengorbanan mereka yang menjadi muajih ataupun menjadi pembentang kan, jadi MC kan. So kat situ Ikhwah, antum akan develop satu perasaan yang kita rasa seperti mana Ikhwah tu rasa. Because it's not something easy lah, macam anda kata tadi lah kan. Nak kena baca dulu, nak extract point, nak bagi benda tu simple, nak ambil pengajaran kan. Setiap ikhwan yang jadi MC tu dia menghadapi cabaran yang sama kan. Tapi cabaran pula yang akan membina tu. Anda akan cuba kaitkan apa yang telah Akhi Afzal cerita, apa daripada daurah antum yang lepas adalah akhirnya bagaimanakah Al-Quran tu dia membawa satu kesan kepada diri kita. Tapi sebelum tu, ayo kita sama-sama perbetulkan balik niat kita kan dengan membaca doa Nabi Musa, doa penenang hati kan, insyaAllah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ni bukan saja untuk pembentang lah, doa ni adalah untuk orang yang nak menanyakan soalan juga. Sebab kita nak tanya soalan, kadang-kadang soalan itu tak muncul. Kita nak kefahaman untuk diri kita juga dan kita nak tanya soalan untuk nak dapatkan kefahaman kan. So anda akan share screen insyaAllah. How to share screen? Share tab. Alright. Nampak ke slide? Nampak ke? Boleh bagi respon? Nampak. Alhamdulillah, Jazakallah. Farid memberi respon. Okay. So hari ni insyaAllah kita akan go kepada surah yang seterusnya selepas daripada surah. Surah apa? Kita tengok balik minggu lepas. Minggu lepas anda bagi dekat antum satu surah iaitu surah? Ingat surah apa? Surah apa kawan-kawan? Surah Humazah kan?
Lepas tu atas surah Humazah tu sebenarnya kalau kita ikut dia punya susunan, atas dia adalah surah As. Al-As. Al-As. So Al-As ni dia di antara dua surah. Dia di antara dua surah. Satu surah adalah Humazah, satu surah adalah surah At-Takatsur kat sini. Surah At-Takatsur ni menunjukkan kita disibukkan dengan apa. Kita disibukkan dengan apa. Ni ada cerita perkaitan surah sikit sebelum kita masuk dalam surah At-Takatsur ni. Surah At-Takatsur dia membawa kepada kita sedang disibuk dengan apa. Lepas kita sedar kita dah disibuk dengan apa, barulah kita masuk kepada apa? Al-As, iaitu menyenaraikan tanggungjawab sepatutnya kita buat apa. Lepas tu dah buat usaha tu, kita kadang-kadang akan rasa down. Sebab apa? Orang menjadi humazah dan lumazah, mengejek kita, mendownkan kita. Barulah masuk surah ketiga, surah Humazah. Untuk memberi satu ubat pada hati kita lah, yang Allah akan settle orang-orang yang mengherdik dan orang-orang yang menghina kita. Jom kita tengok kan, apa sebenarnya telah menghalang kita daripada melaksanakan apa yang ada dalam surah Al-As. Apa yang telah menghalang kita daripada melakukan tujuan hidup. Inilah surah At-Takatsur, ataupun dalam konteks dia bagi ni, maksud dia adalah bermegah-megah. Sebelum tu, Ana nak minta seorang lah, wakil, suara tak sedap tak apa, yang penting ikhlas, nak membacakan surah At-Takatsur daripada ayat 1 sampai 8. Ada yang nak volunteer, insya-Allah. Dia ada loading tu, dekat gambar ada loading. So sedang loading, siapa yang akan membaca? Ada yang nak apa? Nak merebut pahala. Berlumba-lumba akan pahala, insya-Allah. Hello, masya-Allah. Dengar Ki, silakan Ki Arif. Sekejap Right. Ada dengar bunyi kipas tak? Tak dengar. Okay. Kipas okey. Suara tak jelas. Noise cancellation berfungsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Sekali masuk ke? Sadaqallahul. Boleh sekali dengan maksud. Sama-sama kita tadabbur bila dengar. Maksudnya, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh, sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibat yang buruk semasa hendak mati. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang akan kamu hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Ingatlah, demi sesungguhnya, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu, demi sesungguhnya, kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu menikmatinya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. InsyaAllah.
Ambil masa untuk kita tengok terjemahan ni, dengar balik betul-betul. Inilah satu teguran sebenarnya. Satu teguran, satu gesaan kepada kita kan. Dalam kehidupan ni banyak yang telah kita memberi janji. Kita buat promises. Kita berjanji dengan diri kita berjanji dengan orang sekeliling. Dan yang paling penting adalah kita berjanji dengan Allah SWT masa alam jin dulu, alam roh. Di mana kita berjanji, kita mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali kita ungkap, kita ulang lagi janji kita dalam solat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita risau adalah apa yang keluar pada mulut kita ni hanyalah seperti burung kakak tua yang tidak faham pun apa maksud yang diungkapkan. Hanyalah sebagai rutin semata-mata tanpa kita ni membasahi dan mengesani apa yang telah diungkapkan tu pada hati kita yang kuat. Jadi surah At-Takatsur ni kadang-kadang perlu untuk diri kita. Kadang-kadang perlu tamparan-tamparan untuk mengejutkan kita yang deep sleep ni. Deep sleep dalam kita punya kehidupan. Dan surah At-Takatsur ni dia terbagi pada dua lah. Terbagi pada dua bahagian. Ayat 1 sampai 4 menceritakan tentang masalah manusia, apa masalah manusia sebenarnya. Dan ayat 5 hingga 6, ayat 5 sampailah ayat 8 menceritakan sepatutnya manusia buat apa. 1 hingga 4 masalah manusia. 5 hingga 8 sepatutnya manusia buat apa. Jadi kita tengok one by one daripada surah At-Takatsur ni. Pertama kan, Alhaakumut Takatsur. Banyak telah melalaikan kamu. Tadi Aki Arif baca panjang sikit. Mungkin dia ada dalam kurungan kan. Aki Arif baca tadi kan. Kalau dalam Al-Quran anda pun dia tulis sama juga. Dia tulis apa? Telah bermegah-megah telah melalaikan kamu. Lepas tu dia tulis dalam kurungan. Bermegah-megah dalam soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan dan sebagainya telah melalaikan kamu daripada ketaatan kepada Allah. Okay. Tapi nak kata bukan itu saja benda yang telah melalaikan kita. Sangat banyak. Dan ini adalah antara yang memang menjadi concern lah kepada manusia kan. Pasal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan. One way or another kita akan hadapi masalah itu juga sebenarnya. Semakin kita meningkat dewasa, itulah masalah kita akan hadapi sebenarnya. So sebenarnya, Alhaakumut Takatsur menggambarkan kita ni sedang berada dalam perlumbaan sebenarnya. Kalau translation dia lebih tepat, anda lebih suka bahasa Inggeris dia lah. Alhaakumu bermaksud diverge. Kita telah dilalaikan. At-Takatsur ni apa? Dalam berlumba-lumba. Dalam berlumba-lumba ikhwah. Macam mana tu sebenarnya? Alright. Kita lihat pada perkataan bahasa Arab dia kan. Alhaakumut Takatsur. Dia datang daripada perkataan lah. Yang bermaksud entertainment ataupun keseronokan. Keseronokan. Tapi dia punya wording lain dia adalah alha lah. Alhaakumut Takatsur. Alha ni adalah benda yang melalaikan kita. Benda yang melalaikan kita. Contoh ayat anda bagi kan, yang tu biasa dengar adalah ni surah apa ni? Surah Al-Ankabut. Know that worldly life is nothing but play. Dunia ni tidak melainkan adalah hanya permainan semata-mata. Dia guna perkataan apa tu? Dia gunakan perkataan lah juga kan. Cuma dia adalah derivatif kepada perkataan entertainment tu, keseronokan, permainan. Alhaakumut Takatsur ataupun kita panggil ilha, yulhi, boleh juga. Dia punya peranan satu je. Distract kita. Mengalihkan pandangan kita. Dan jadi pada perkataan alha ni juga, dia menampakkan apa yang kita terdistract tu bukanlah perkara yang penting pun. Betapa hinanya akhirnya kita divert diri kita daripada perkara penting kepada perkara yang tak penting pun.
Dan kita kata apa? Ana busy lah. Ana tak banyak masa lah. Hakikat Alha ni dia mengambil something yang penting daripada kita ni, ambil masa kita yang sepatutnya kita buat perkara yang kita dilahirkan untuk buat dekat muka bumi ini, untuk kita buat benda yang apa? Benda yang sia-sia. Benda yang distract kita semata-mata. Jom sama-sama kita reflect ikhwah. Sekarang dah berapa hari semenjak daripada cuti semester dah bermula? Kita tanya intern lah kan. Dia intern mungkin dia buat logbook, dia tahulah hari keberapa dah sekarang. Oh, sekejap. Kurang pasti di situ. Kurang pasti, lose track of time. Allahu Akbar. So siapa yang tak buat lagi boleh buat logbook untuk yang intern. Jangan tunggu last minute, insyaAllah. Ni Razi, berapa hari dah Razi? Kalau perasan? Kita sama nak bagi jawapan? Dekat 3 minggu lah. Dah 3 minggu lebih lah. Dia dah 3 minggu lengkap lah. Sebulan lah boleh kata kan? Hampir. Minggu depan dah sebulan lah. Minggu depan dah sebulan, Alhamdulillah. Sebulan ikhwah, dah dekat sebulan dah kita dah start cuti semester. Ana ingat lagi bila kita awal-awal hujung-hujung semester tu kita rasa masa kita sangatlah terganggu. Ana nak tarbiyah akhi, ana nak certain program, taklim ana nak datang, tapi akhirnya banyak urusan-urusan daripada belajar tu mengganggu kita kan, dekat berhujung kan. Assignment lagi, dengan lab lagi, dengan projek, milestone lagi. Dan kita rasa waktu kita pack. Tapi irony ni ikhwah, peliknya. Waktu kita lapang sekarang, waktu kita tak ada apa-apa kita buat sekarang, selain yang intern lah. Yang intern pun mungkin tak adalah banyak kerja sangat buat kan. Kalau yang banyak kerja tu tak apalah. Kenapa waktu tu lah kita rasa macam makin banyak tak ada masa kita buat. Kita tak ada buat apa-apa. Rasa macam dah sebulan tapi dah rasa tak nak buat apa-apa pun. Cepat dah sebulan Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebulan dah. Baik. Sebulan dah terbang macam tu je. Lain daripada kita waktu tengah busy tu, kita fikir tau betul-betul masa tarbiyah kita. Kita fikir, anak kena ada ruang juga. Waktu busy tu lagi senang untuk kita, lagi banyak kita dapat daripada waktu sekarang ni. Apa telah jadi sebenarnya? Alha. Kita lagi distract dengan benda yang less important. Benda yang tak penting pun sebenarnya. Boleh jadi social media, boleh jadi kita punya keluarga kan. Boleh jadi keinginan kita, boleh jadi rehat kita kan. Kita terlalu banyak rehat. Sampai kan kita tak sedar, kita ni dekat muka bumi ni tanggungjawab sebenarnya. Untuk faham Al-Quran, untuk melaksanakan Al-Quran, diverge benda tu. Benda yang more important seperti Al-Quran ni yang nak tunjuk ni, kita tinggalkan dan kita buat perkara yang less important. Dan each and one of us, kita sendiri tahu apa yang kita buat. Kita sendiri tahu apa yang kita buat. Dan kita buat tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan berlumba-lumba lagi. Berlumba-lumba siapa lagi banyak apa? Siapa lagi banyak dapat perkara yang takatur. Perkara yang melalaikan. Macam mana? Anak dah habis semester. Time ni lah nak hibernate. Time ni lah nak kodok semua tidur-tidur yang nak stay up dulu waktu malam. Berlumba-lumba dengan kawan. Weh, kau bangun apa tu? Dah kat ingat kau apa tu? Weh, aku baru bangun tu, aku dua. Serius lah. Jangan borak-borak Tu kalau kita tengok sembang-sembang orang yang biasa-biasa kan. Orang biasa-biasa. Dan benda tu tidak mengesan pun daripada diri mereka. Tak rasa pun harga masa tu berharga. Dah lepas buat macam mana lepas gana pun nak gana. Dah terlepas macam mana boleh buat apa pun kan. Tak rasa sesal dengan masa yang begitu berharga. A part of our life dibuang macam tu je. Berlumba-lumba kumpul like sebagai contoh. Berlumba-lumba kumpul apa? Nak dapatkan perhatian. Berlumba-lumba dengan adik-beradik nak dapatkan apa? Nak dapatkan acknowledgement daripada mak ayah. Acknowledgement daripada family-family terdekat.
Berlumba-lumba mengejar harta yang orang lain lebih banyak daripada kita. Inilah perkataan alhaakumut takatsur. Kita berlumba-lumba dengan mengejar benda yang tak sepatutnya pun sebenarnya. Sepatutnya ikhwah, bila kita nampak kat sini kan. Ini surah apa pula ni? Siapa boleh teka? Allah. Bukan. Yang ni selarat lah atas ni. Tapi dalam surah ni pada juga. Surah apa? Siapa boleh teka kat Nah? Siapa yang dia jaga mutabah amal dia, membaca Al-Quran satu juzuk satu hari, dia akan nampak lah, dia akan jumpa surah ni. Siapa yang ada surah-surah yang dia sentiasa baca, dia amalkan, dia boleh nampak surah apa ni. Okay, Ana bagi jawapan teruslah. Nanti sama-sama boleh tengok, sama-sama boleh muhasabah. Ini daripada surah Munafikun. Jangan biarkan harta, jangan biarkan anak-anak kamu menghalang kamu. Lauh, dia guna perkataan sama juga. Daripada zikrillah. Zikrillah. Dia bukan saja remembrance of Allah tau, sebab dia guna perkataan dekat sini. Ini adalah huruf jar. Perkataan selepas huruf jar maksudnya apa? Dia mesti dalam bentuk kata nama. Bukan kata kerja. Remembrance tu adalah kata kerja. Zikrillah ni maksud apa? Al-Quran Allah. Kita sibuk kejar harta, sibuk kejar duit dengan kita kerja, dengan macam-macam yang lagi kita buat kan. Sampai kan kita tak ada masa dengan Al-Quran. Al-Quran kita makin lama makin apa? Makin berdebu. Makin tidak dapat perhatian, makin kita lupa ayat-ayat yang pernah kita tahu sebelum-sebelum ni. Kita meletakkan ikhwah li zikrillah dekat pertama. Zikrillah yang pertama. Zikrillah yang pertama. Jangan biarkan anak-anak, jangan biarkan kita punya harta. Kita mungkin tak ada anak sekarang kan, tapi benda yang kita sayang lah. Benda yang kita sayang menjauhkan kita daripada Al-Quran Allah ni. Zikri Allah. Sebab zikri ni adalah nama Al-Quran ni. Ini kuah, surah ni lah nak menunjukkan kita apa tau. Macam mana kita, how do you take what you have become a means to remember Allah. Apa benda lah bahasa Inggeris ni. Macam mana kita nak gunakan apa yang Allah telah beri dekat kita, everything Allah telah beri dekat kita, akhirnya kita bawa benda tu untuk apa? Zikrillah. Untuk kita kembali balik pada Al-Quran, untuk kita kembali balik mengingati Allah. Inilah main purpose surah At-Takatsur sebenarnya. Kita akan mula fikir apa yang ana ada, apa yang ana boleh guna untuk ingat Allah sekarang. Waktu-waktu yang akan datang, macam mana nak ingat Allah? Yang kita risau adalah semester tak mula pun lagi, tapi kita risau adalah semester depan. Yang kita risau adalah kita tak kerja pun lagi, tak start pun, tak grad pun lagi, tapi kita dah start fikir macam mana nak kerja nanti pandemik macam ni. Al-Quran membawa kita satu reality that we have to focus on now. Banyak kita fikir pasal masa depan, semakin hilang masa kita sekarang. Banyak kita fikir pasal masa lampau, semakin banyak hilang masa kita sekarang untuk kita buat something yang produktif, yang membawa kita lebih dekat dengan Allah SWT. Masuk kepada ayat nombor 2 kan. Masuk kepada ayat nombor 2. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya kuah, kita ni manusia, ni bukan teguran untuk orang Muslim, untuk da'i je tak tahu. Dia adalah the whole mankind, manusia tu. Sebab manusia tu akhirnya yang membaca ni lah, lagi-lagi kita lah, kita melihat pada diri kita yang membaca lah. Dia umum betul, dia sangat umum. Dia sangat umum dan lebih tepat kena reflect supaya ini adalah tentang kita. Semua orang boleh reflect ayat ni. Until you visit the grave. Sampailah kita masuk dalam kubur, barulah kita sedar yang dah terlambat dah. Kita kejar, 1000 pertama, 2000 pertama nak lagi kejar. Kita kejar lagi dengan kumpul harta, kita kejar lagi dengan kumpulkan pengikut-pengikut, nak orang suka kita. Belajar sungguh-sungguh sebab nak ada orang notice kita. Right. Belajar semata-mata untuk apa?
untuk bermegah-megah depan orang lain. Betul Razi, semua akan terasa benda ni sebenarnya. Including Ana lah. Ana lagi terkesan lah sebab Ana yang menyampaikan benda ni kan. Dan benda tu akan dipersoalkan untuk Ana lah kan. Tapi dia kata itulah hakikat manusia kau. Hakikat manusia. Yang kita perlu beri teguran, ingatan yang tajam. Dah lama kita tak tengok kubur kan, sejak daripada COVID ni, betul tak? Jarang. Sebab dilarang pergi lah, Alhamdulillah lah. Tapi sekarang kita ada YouTube, kita ada apa? Google. So Ana cari tadi gambar Google, ada tak gambar kubur? Ada gambar kubur. Biasanya lah kan kan, kalau aktiviti-aktiviti akan dibuat semasa cerita surah At-Takatsur ni, kalau sesama ikhwah lah, nanti tiba-tiba ada ikhwah tu akan kata, jom kita usulah tempat lain hari ni. Kat mana lagi? Tak pergi ikut Jana naik kereta. So naik, bawa. Kat mana lagi? Kat masjid ni. Oh, okay, kita pergi masjid. Bawa lagi. Kenapa gelap ni lagi? Kita pergi kubur. Untuk apa tak ikhwah? Untuk kita mengingati mati. Bukan buat usul kat kubur tu kan. Tengok ni apa, menyembah apa ni kan. Melawat makam ke apa, tak. Kita nak ambil masa untuk, ya Allah, kematian tu di mana-mana. Kematian tu di mana-mana sebenarnya. Kematian tu di mana-mana. Lagilah sekarang kalau kita tengok, kes semakin naik kan. Kes semakin naik, kematian semakin naik dan sekarang hospital kekurangan apa tau? Ana tanya ayah nak. Hospital sekarang kekurangan katil, kekurangan ambulans untuk apa? Untuk tanam mayat-mayat ni. Dia fikir nak masuk dalam kontainer je. Sebab dah tak muat dah, tak tahu nak tak mana dah. Kontainer, tanam. Kontainer, tanam. Sampai tak ada ni, resource. Cari volunteer, siapa nak volunteer untuk sama-sama ni kan. Pakai baju yang panas, tak tahu tahap apa panas tu. Plastik kan. Tapi dengan apa yang berlaku sekarang, kita masih lagi boleh pilih untuk Alha tadi. Alha kumutakat. Kita masih lagi pilih untuk lalai. Ikhwah, kita pilih untuk lalai tu sebab ego tau. Ego kita yang menampakkan, alah, this is okay. Tak apa pun, I deserve this. Ana dah bertungkus lumur 1 semester kot, 2 semester kot. I deserve this vacation. Biarlah orang lain naik kes tinggi ke, orang pening-pening ke, Ana tak nak. Ana nak tutup semua, Ana nak tutup semua phone-phone Ana nak biarkan grup tu senyap, Ana nak biarkan grup usrah kita senyap. Nanti bila dah usrah baru Ana buka lah. Kita risau ikhwah, ego kita ni tak terubat. Dan ubat untuk ego kita ni akhirnya adalah apa? Kena ziarah kubur. Jangan rakam, tolong jangan rakam kan. Abang Wafi suruh ziarah kubur nanti masuk berita kan. Tak. Carilah kisah-kisah orang yang dah meninggal. Cari kan. Banyak kan ulama-ulama yang dah telah pergi. Ego macam mana akhir masukkan dalam kata mudah. Ego yang nak masukkan adalah apa? Kita menegakkan benda yang basah, kita rasa diri kita betul. Alah, okey je Ana tak baca 1 juzuk. Banyak kot 1 juzuk. Ana ni biasa je. Itu ego. Kita tak nak rendahkan ego kita. Alah, bolehlah nak try lah. Jadi MC. Jadi MC. Mana boleh anak. Nanti anak silap cakap. Nanti habis neraka anak silap cakap. Dah jelas salah tapi nak juga betulnya. Betul. Dah jelas salah tapi kita nak cuba apa? Twist boleh kalau boleh nak lipat. Nak bersilat tu. Nak bersilat supaya tak payah buat. Otak kita ni sangat bijak tau Eko. Dia akan bagi jawapan-jawapan supaya chill dulu kan. Kau betul weh, kau paling bijak weh sebenarnya. Jangan, tak payah buat pun, chill je. Kan, Akhi Wafi bukan boleh check pun. Kan, Akhi Wafi bukan dia ada dekat mana-mana pun kan. Dia just bagi tahu je. Kau tak nak buat pun tak apa. Kita rasa macam tu. Syaitan membisikkan ego kat diri kita. Kita terlupa nak ingat kematian. Ubat ego adalah ziarah kubur. Maksudnya bukan pergi ziarah kubur tolong jangan rakam, tolong jangan. Maksudnya antum kena tengok, cari kisah-kisah kematian. Tengok kes naik, patutnya terasa terjentik satu something kat hati kita, ya Allah. Bukan sangat kes naik, tengok yang stop kes naik, tengok tak berapa orang mati. Ya Allah, 1000 orang mati hari ni, ya Allah. Tapi kau selamatkan aku.
kuman dan virus yang dapat mengheret manusia hingga melupakan pada tempat kembali asalnya, iaitu kubur, iaitu akhirat, negeri akhirat. Yang sedang kita tuju adalah at-takatsur ni sendiri. Berlumba-lumba dengan perkara yang lalai. Kita pergi pada ayat nombor 3 kan. Kalla. Dia ulang kan. Kalla ni satu perkataan yang sangat keras. Siapa ingat yang lepas-lepas ada tak nak gunakan perkataan kalla? Ada tak? Ada tak? Oh, ada tu surah Mazhar. Surah Mazhar ada guna perkataan Kalau tak lagi. kalla law ta'lamun. Ni kan kalla saw ta'lamun kan. No, you are going to know. Kelak kamu akan tahu. Sekarang mungkin tak, tapi nanti kita akan sedar yang betul lah at-takatsur ni telah melalaikan kita sampaikan kita masuk kubur kita nak sedar. Allahu Akbar. Tak cukup dengan sekali, Allah emphasizekan sekali lagi. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma. Dia boleh guna dua perkataan nanti. Nanti dari dua perkataan. Fa ataupun thumma. Fa ni segera, betul tak? Fa segera. Thumma dia ada selang waktu. Eventually dalam selang waktu kita akan tahu. Selang waktu yang sebenarnya tak adalah panjang pun, pendek je. Selang waktu tu bila? Bila kita meninggal nanti kan. Bila kita bertemu dengan bumi akhirat, dunia akhirat, akhirnya apa jadi kat kita tahu apa? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan dekat sinilah baru kita apa? Apakah jadi kat kita? No. If you only knew with knowledge of certainty. Kalla law ta'lamun ilmal yakin. Ilmal yakin. Kalaulah kita ada ilmal yakin. Siapa tahu ada berapa tingkatan keyakinan? Saya boleh share dekat Ana. Siapa yang pernah dengar? Dekat ruangan chat mungkin boleh share. Siapa-siapa yang tak berbunyi lagi mungkin boleh cuba. Berapakah tahap keyakinan, yakin yang ada? Anda bagi yang pertama lah. Anda bagi tahu yang kat dalam surah, dalam ayat ni lah. Ilmal yakin. Itu adalah level pertama. Lepas tu? 3. Okay, Ijaz jawab ada 3. Okay, so apa yang 3 tu? Hello ikhwah, you guys still there? Assalamualaikum. Kawan-kawan. Tembak je. Cuba je. Kalau pernah dengar. Kalau tak tahu kata tak tahu, tak ada masalah pun. Kau tembak tak boleh. Mr. Google. Allahu Akbar. 3 tahap keyakinan. Cik nak bagi tahulah. La adri. Tak tahu, masya-Allah. Jazakallah. Wah, sifu bahasa Arab kita ni one day, masya-Allah. Kita ada 3 tahap Ana bagi dalam surah Al-Haqqah ni dia ada salah satu lagi adalah haqqul yakin. Dia kata apa? Indeed this is true of certainty. 3 tahap iaitu daripada ilmal yakin, ainal yakin, haqqal yakin. Nak kata ilmal yakin ni dia adalah the whole keyakinan ni diibaratkan seperti pokok tau. Wah, Razi, la adri, copy paste. Okay, dia ada 3 tahap tau. Pertama ada ilmal yakin, maksudnya based on ilmu pengetahuan. Maksudnya kita tengok apa? Contoh nak bagi contoh mudah. Antum belajar pasal pokok. Tapi antum tak pernah tengok pokok pun. Itu ilmal yakin. Anta belajar pasal pokok tapi anta tak pernah tengok pokok pun. Macam wah pokok ni ada ni InsyaAllah ada daun, ada akar tunjang, akar serabut. Kita belajar masa bayu dulu, serabut betul belajar kan. Akar serabut ni. Itu adalah ilmal yakin. Dalam Al-Quran, kita ilmal yakin adalah kita tengok dalam Al-Quran, walaupun kita tak pernah nampak, kita percaya dengan apa yang ada tu. Itu adalah tahap pertama keyakinan. Ada terkait tak dengan orang buta pegang gajah? Yang ni anda tak tahu nak kaitkan macam mana sebab yang ni yang orang buta pegang gajah ni lebih kepada nak nampakkan benda tu abstrak lah. Maksudnya setiap orang ada
ada pandangan berbeza-beza, tapi betul lah memang dalam daurah lah pernah digambarkan kan. Betul. Maksudnya dia just based on apa? Just based on observation dia yang pertama je. Dia dengar, lepas tu okay, anda tahulah. Contoh baca ayat ni, ayat ni pasal siapa yang lalai ni kena campak dalam neraka. Okay lah, tu je lah. Sampai situ je dia punya tahap kefahaman dia, keyakinan dia. The next adalah ainal yakin. Ainal yakin iaitu apa tau? Ainal yakin ni adalah bila nampak, kita nampak dan kita percaya benda tu. Kalau pasal neraka ni, apa? Nampak tu dah tempat. Takkan nak nampak dah sampai dulu nak percaya, betul tak? Kalau tak pokok tu adalah kita pergi keluar, cari pokok, tengok. Ni pokok ni lah daun yang dicakap tu. Daun, banyak daun ni akar dia. Ni tanah dia. Itu adalah orang yang ainal yakin. Dia usaha untuk faham sampai ainal yakin. Kalau dia baca kan, contoh ilmal yakin ni dia cukup sekadar baca ayat Quran je. Ainal yakin dia nak tahu maksud dia pula, lebih dalam dia pergi. Haqqal yakin adalah apa? Dia ambil pokok tu, dia belah pokok tu, dia tengok bawah mikroskop, dia tengok lagi ada apa, nampak ada cytoplasm, benda tak nak ingat dah belajar bio dulu kan. Benda dah, cell wall semua tu kan. Mitokondria ada? Tak ada, pokok mana ada? Tenaga dia. Mitokondria haiwan je. Kan? Tak ingat dah nah. Tapi nak kata itulah tahap-tahap dia kan. Tahap-tahap. Ada ilmal yakin, ainal yakin, haqqal yakin. So nak kata kat sini, kan? Kalau tengok kat sini kan, kalaulah kita faham dengan ilmu yakin, maksudnya tahap paling rendah pun kita tak cuba untuk apa? Untuk yakin. Kita baca Al-Quran pun kita tak yakin dengan Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tak yakin, akhirnya nanti kita akan tahu jugalah. Dia sebenarnya ulang kat situ pula kan. Next. Akhirnya you will surely see hellfire. Tak lambat laun kita akan nampak juga neraka. Dia guna perkataan nampak tau. Mafahi, ainal yakin nampak dan buat kan, betul. Dia nampak baru nak percaya benda tu. Dia buat something, dia dah nampak benda tu. Aku yakin kira dah duduk dalam neraka tu lah. Duduk dalam Betul. Hakul yakin tu dah tak ada masa untuk apa? Dah tak ada masa untuk buat keputusan dah. Hakul yakin kalau nak gambarkan neraka ni maksudnya kita telah diberikan gambaran. Nampak bayangan api tu, itu ainal yakin. Dah ada kat neraka, hakul yakin. Dah masuk neraka ni, betul ya Allah, baru aku percaya ya Allah. Aku nak percaya ya Allah, tolong kembalikan. Lambat dah. Selagi tu late dah waktu tu. Sekarang ni sayangnya Allah kat kita tau. Sayang Allah kat kita. Allah kata apa kat sini? Allah gambarkan, you will surely see hellfire. Allah sedang menggambarkan kat kita pejam mata, kita gambarkan kan. Kita gambarkan ada api. Kita gambarkan kita dicampak dalam api tu. Kita bayangkan kita diikat, diseret. Lepas tu ikhwah, Allah tanya sekali lagi pasal ainal yakin. Tadi pasal ayat Al-Quran. Tapi lepas Allah bagi gambaran, Allah tekankan sekali lagi dengan aku dah bagi nampak dah sekarang. Then you will surely see with the eye of certainty. Kalau antum bayangkan neraka tu, rasa kalau aku ni lalai sokmo ni tak lama dah ni kan. Apa jadi dekat pengakhiran ana ni. Akhirnya apa akan jadi? Kita akan mula percaya dengan ainal yakin. Kita menggambarkan keadaan dekat neraka. Sebab itulah ikhwah, dalam surah Al-Haqqah baru dia cerita pasal haqqul yakin. Sebab apa? Ayat-ayat sebelum ni sedang menceritakan tentang keadaan dalam neraka. Wah, memanglah kena haqqul yakin. Dah cerita dalam neraka dah tentu. Tak ada tempat nak lari dah. Kalau ni baru just apa? Baru gambarkan api. Tapi kita dah kena apa? Kena gambarkan lah kan. Baru gambarkan api. Akhirnya ainal yakin. Berarti fillah yang nak kasih sekalian, banyak sebenarnya kita ni telah berebut-rebut
berlumba-lumba perkara yang tidak pasti. Berlumba perkara-perkara yang kita ni sendiri tak tahu di manakah penghujungnya, melainkan kita dah masuk dalam alam kubur. Ada tanggungjawab lagi besar yang sepatutnya kita laksanakan daripada kita ni terpenjara, terpengaruh dengan perkara-perkara yang kita kata anak busy lah. Yang kita busykan diri kita. Anak tanya antum baru ni semalam, taklim. Siapa je yang join taklim semalam? Bukan taklim semalam lah, hari Khamis lepas. Akhi Zainal, seorang yang kerja kat kilang. Spend time, adakah masa untuk antum study, bahan nak ceritakan. Tuk-tuk, kita tak datang pun. Kita tak rasa hargai pun apa yang dia telah lakukan. Kalau tanya Wan dengan Razi kan, macam mana rasa kerja kilang? Gana rasa kerja kilang. Kecek-kecek ganu lah kita kan. Rasa dia kaya macam mana? Mercik je rasa dia. Kecil lah. Lagi kita, kalau kita rasa lagi penat kan. Lagi penat Bangla tu kerja 12 jam. Tak ada live lah. Kan? Lepas tu Akhi Zainal dia apa? Dia pun masih lagi ada masa untuk study. Masih lagi ada masa untuk apa? Kongsikan dekat antum hari Khamis. Tutup hari Khamis antum ada urusan lain yang antum rasa lebih penting. Sebenarnya kalau kita nak kata neraca penting atau tak, kita tak ada kat situ pun tak ada masalah. Ataupun kita boleh, contoh kita pergi keluar lah jalan-jalan, walaupun sekarang tengah COVID tak ada jalan-jalan, kita pergi keluar jalan-jalan. At least kita boleh cocok, kita join, kita dengar dekat earphone. Usaha kita tu kat mana usaha kita? Daurah kita cuba untuk hadir tak? Walaupun sebenarnya banyak lagi kerja yang kita lain buat kan. Yang menjadi muajih tu bukan tak ada kerja. Contoh, daurah yang lepas, Akhi Hafiz. Kerja lagi, master lagi, anak lagi. Anak dia kalau tak pernah jumpa, ya Allah. Lagi penat daripada Bangla tadi tu nak jaga. Lagi penat. Lari sana sini, jerit-jerit, bergaduh. Tapi dia kata apa tak? Anda perlukan masa untuk anda sampaikan dekat antum. Masa tu Allah dah kira dah ikhwah. Masa tu Allah dah kira dah. Kita macam mana kita sacrificekan masa kita ni sebab kita betul-betul yakin dengan apa yang berlaku. Apa yang akan berlaku. At least ikhwah. At least kalau kita rasa kita tak faham, kita rasa yang kita tak dapat apa-apa pun sebenarnya daurah tu. At least. Antum telah terselamat daripada buat benda yang lalai. Setuju tak? At least antum dah terselamat daripada apa? Tidur sepanjang hari. At least antum dah terselamat daripada apa? Kejar movie-movie yang Marvel sedang keluarkan sekarang ni. Makin banyak, makin cuti, makin banyak dia keluarkan. Banyak ikhwah. Distraction is all around us. Yang kalau kita tak sibukkan diri kita dengan dakwah tarbiyah, akhirnya antum akan sibukkan dengan apa? Antum sibukkan dengan dia. Sebab tu bila anda bagi contoh jadi MC kan. Untuk jadi MC. MC tu adalah untuk antum ada masa, antum contribute supaya antum boleh study dan ni kan. Allah kira dekat usaha ikhwah. Allah kira dekat usaha kita untuk buat slide semua tu. It takes time. Dan masa tu lah Allah akan kira daripada kita disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Jadi apa yang patut kita laksanakan sebenarnya? Jom kita tengok daripada ayat yang last. Ayat yang last iaitu then you will surely be asked that the day about pleasure. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Ikhwatifillah yang nak kasih sekalian, kenapa kita banyak sangat bazir masa, kita banyak sangat mengejar perkara-perkara yang lalai dan atas kasur adalah sebab kita tak pernah hargai pun apa Allah bagi dekat kita. Kita tak pernah hargai pun setiap titik air yang Allah bagi dekat kita. Setiap nikmat-nikmat Allah telah beri dekat kita, wah kita tak pernah pandang pun. Kita sebelah mata pun kita tak pandang. Allah bagi nyawa dekat kita hari ni. Allah bagi kita untuk degupan jantung kita masih bergerak. Masih lagi ada udara boleh bernafas. Masih lagi boleh hidup, mak ayah kita lagi masih ada. Kita tak pandang sikit pun. Sombongnya, egonya kita depan Allah SWT.
Sebab kalau kita percaya, kat sini yang dia kata kan, kalau kita percaya dengan setiap apa yang kita ada tu kita akan dipersoalkan dekat hari akhirat, pen ni pun antum tak sanggup nak apa, nak bazirkan. Antum nak cuba tulis perkara-perkara yang baik je. Pun ni antum tak nak bazirkan. Air liu antum yang antum tak nak habiskan dekat perkara-perkara yang apa, caci memaki kan? Orang-orang dekat luar sana kan. Caci maki politik sebagai contoh. Benda yang sangatlah membazir masa sebenarnya. Tak berubah pun. Kita nak ubah diri kita. Kita nak ubah diri kita. Perkataan Naim. Anda bagi satu kisah dekat antum macam mana kuduah kita, kuduatul hasanah kita, uswatul hasanah kita Rasulullah SAW dengan para sahabat. Pada satu masa kan, kisah benar lah. Kisah benar dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan tak silap anda, tentu waktu malam sebenarnya. Tentu waktu malam. Rasulullah SAW tengah dalam keadaan kelaparan. Jadi baginda keluarlah daripada rumah. Sebab apa? Sebab dah beberapa hari dah tak makan. Tak makan makanan yang makan lah. Tahan lapar. Memikirkan tentang umat, memikirkan tentang masyarakat dekat Mekah, dekat Madinah. Pada waktu yang sama juga, Abu Bakar pun keluar dari rumah pada waktu tu. Nak distract diri lah daripada rasa lapar kan. Kalau duduk diam rasa lapar, keluarlah jap. Terserempaklah dengan Abu Bakar. Hantar buat apa kat sini? Contohlah kita guna dialog kan. Hantar buat apa kat sini? Hantarlah buat apa kat sini? Tanya kan. Buat apa ni keluar malam-malam ni? Dekat RI contoh kan. Buat apa tak tidur lagi ni? Hantarlah buat apa tak tidur lagi ni kan. Tok tu lagi seorang. Lagi seorang sahabat. Cari makanan dekat RI. Hantar buat apa kat dapur ni? Masing-masing lapar. Tapi masing-masing tak bagi tahu tau. Rasulullah tak bagi tahu, Abu Bakar tak bagi tahu sampai dekat Umar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cakap, antum berdua buat apa kat sini? Hantarlah buat apa kat sini kan. Malam-malam tak tidur lagi ni jalan-jalan. So masing-masing pun senyum. Masing-masing pun tak ada, faham-faham lah kan. Oh lapar, masing-masing tengah lapar ni sekarang ni. Gelak-gelak kan. Masing-masing lapar. Thank you Razi, tolong highlightkan. Jadi apa mereka buat adalah mereka buat keputusan untuk apa? Untuk pergi dekat rumah sahabat. Pergi dekat rumah sahabat untuk apa? Sahabat yang lebih berkemampuan lah daripada mereka. Sahabat yang lebih berkemampuan daripada mereka. Lepas tu, diorang ketuk pintu. Salam yang pertama. Knock, 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 knock. Assalamualaikum. Tak ada jawapan. Sekali lagi. Assalamualaikum. Tak ada jawapan. Kali ketiga. Assalamualaikum. Dan kali ketiga sepatutnya lepas dah kali ketiga kena jawab. Tak, call lagi. Weh, mana weh? Kita call tak. Patutnya kali ketiga dah habislah. Waktu hari ketiga tu, kali ketiga diketuk tu dibuka pintu. Isteri kepada sahabat tu, sahabiah lah, membuka pintu dan bagi tahu apa? Tadi kami dah dengar dah sebenarnya salam pertama. Tapi kami nak dengar salam daripada baginda Rasulullah SAW lebih daripada sekali. Sebab itulah kita orang tak jawab pada kali pertama. Lepas tu apa yang mereka buat tau. Ini sahabat Sahabat nampak Rasulullah, nampak Abu Bakar, nampak Umar, faham yang diorang tengah lapar. Diorang cek dapur, tak banyak barang dekat dapur. Jumpa ada air dengan kurma. Dua benda hitam. Sebab gelap kan? Air dengan kurma. Jadi mereka pun makanlah dua benda hitam ini. Sambil-sambil Rasulullah SAW dan para sahabat Abu Bakar dan Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar makan air, makan kurma dan minum air ni, Rasulullah mula bersuara dan baginda bersabda, ini adalah naim yang kita akan dipersoalkan kelak. Allah Akbar. Ikhwan, tak digambarkan ikhwan. Patutnya Rasulullah dan para sahabat deserve lah dapat tu. Dah beberapa hari tak makan kot. Dehydration, lapar, tak makan. Patutnya enjoy lah that moment. Makan kan, minum.
Tapi Rasulullah kata apa? Walaupun sedikit ni, nikmat yang memang kita rasa mungkin kita layak pun dapat, akan dipersoalkan kat akhirat kelak dengan apa kita makan, lepas tu dengan tenaga kita tu apa yang kita buat. Betul. Arab sekarang makin megah, tapi akhirnya macam mana? So tak nak bawa kan, kita comparekan dengan diri kita sekarang ni. Kita comparekan dengan diri kita. Tak perlu tengok makanan lah. Kita bagi contoh makanan dulu. Alhamdulillah anda ada rumah besar, anda ada makanan yang banyak, anda ada macam-macam. Kita punya dunia sekarang dia membawa ke arah tu tau. Dia membawa kita kepada apa? Berbegah dan rasa seronok dengan apa yang kita ada. Tetapi hati orang mukmin, dia akan mula rasa apa tau? Risau. Dengan apa, setiap apa yang dia ada. Atas tu kita lah. Atas tu kita makan burger, Big Mac, double, triple. Semua tu dekat lah. Coke 2 botol. Ada ayam, burger syukur. Tak kisahlah, semua benda tu lah kita makan. Handphone buat apa? Masa lapang buat apa? Dulu nak sangat masa lapang kan? Ni dah bagi masa lapang buat apa? Waktu cuti. Allahu Akbar, astagfirullah. Kita patut istighfar banyak. Istighfar. Astagfirullah, setiap apa yang aku minta ni aku dah dapat ni Allah akan tanya. I will be asked. Ilmu yang kita ada, everything kan. Dia semakin banyak yang kita tanya, semakin banyak yang kita ada, semakin banyak kita akan dipersoalkan. It's not something yang anda larang. Al-Quran pun tak larang. It's okay to have a lot. Nak ada apa? Nak ada harta banyak tak ada masalah. Antum nak buat tak ada masalah. Tapi antum akan dipersoalkan setiap satu tu. Dah bersedia ke nak berjawab? Bersedia tak nak jawab dengan setiap benda kita ada? Kita ada mulut, kita ada mata, kita ada telinga Allah bagi, kita ada masa, kita ada phone, kita ada kamera. Kamera kita tak buka. Kita ada kamera kita tak buka. Nanti dia bersoal kamera tu tak apa. Sudah, kita tak manfaatkan kamera tu habis-habis. Jadi itulah ikhwah, setiap apa yang tu ada, bila kita mula fikirkan tentang Naim tadi, kita fikirkan yang setiap perkara kita ada itu akan dipersoalkan, kita mula akan rasa berhati-hati tau dengan apa kita buat. Kita akan mula berhati-hati dengan apa kita ada ni, macam mana anda nak manfaatkan. Sebab semakin banyak yang anda ada ni, anda akan disoalkan lebih banyak. Kita ni ikhwah hidup dalam dunia yang banyak diberikan apa? Satu gambaran, semakin banyak harta, semakin banyak nikmat kita dapat, semakin Allah sayang dekat kita. Dekat dunia ni, problem yang kita ada dekat dunia ni adalah, itulah problem dia. Merasakan semakin banyak nikmat yang ada, maksudnya orang tu Allah sayang. Wah, dia ni dahsyat dia ni kan. Mesti Allah sayang dia. Mesti dia ni apa tu banyak buat solat-solat. Baguslah kita jangan kat situ kan. Tapi nak kata, this dunya is not a sign of how much Allah loves you or not. Kadar nikmat kan. Contohlah Allah tak bagi kita A dalam subjek certain yang kita baru dapat result kan. Allah tak sayang aku, nangis kan. Dia tu tak study, Allah sayang pula bagi A kan. Ikhwati fillah yang kasih sekalian, dunia ni tempat untuk diuji. I repeat myself, dunia ni adalah tempat untuk diuji. Segala benda yang terdapat, sama ada result, harta, keluarga. Kita bersoal dengan kenapa aku pula kena macam ni, aku dah usaha, Allah tak sayang aku ke? Setiap apa tu adalah yang Allah bagi adalah bukan sebab Allah sayang atau Allah benci, tapi adalah ujian untuk melihat apakah tindakan kita selepas itu. Wah, kau buat solat hajat, aku pun buat tapi kau dapat pointer pula daripada aku. Betul? Kita rasa macam tu kan. Wah, dia ni mantap lah, snap gambar apa. Alhamdulillah dan Alhamdulillah dan waqi'ah. Aku buat juga tapi aku tak adalah tunjuk kat orang macam dia, tapi dia dapat A pula. Aku tak dapat A, kenapa kan? Mempersoalkan benda tu. Ujian ikhwah bukanlah pada harta, bukan apa, ujian tu memang harta lah. Tapi nak kata bukanlah itu sebagai dia punya markah.
Markah dia bukan pada nikmat. Markah dia pada apa yang kita buat selepas itu, usaha-usaha yang kita buat. Fir'aun telah diberikan harta yang sangat banyak. Diberikan satu acknowledgement yang sangat, kuasa yang sangat tinggi. Rasa dapat F minus lah. Dapat markah paling corot. Sebab kenapa tindakan dilakukan tu dia bermegah-megah dan ego. Tak ada masalah ikhwan ulang sekali. Tak ada masalah dengan ada banyak. Tapi kita kena jadi bersedialah nak menjawab. Menjawab dengan laptop yang kita ada. Allah telah kurniakan. Tak ramai orang ada laptop. Tak ramai orang ada kamera dia function. Kamera anda tengah rosak sekarang. Anda tinggal kamera Andy ni. Boleh gerak-gerak, boleh gerak-gerak kan. Usahakan lah kan. Untuk ada kamera kan. Al-Quran, phone. Semua lah yang kita ada kan. Nak dibandingkan dengan Nabi Ibrahim AS. Kalau dia tengok dia ni dah lah tak ada apa. Dah lah tak ada rumah. Dah lah tak ada tempat tinggal. Kena buang. Tapi dapat markah A++ dalam kehidupan. Sebab kenapa? Sebabkan ujian yang dia lalui dekat dunia ni, tindakan dia mendekatkan dengan Allah. Tindakan dia mendekatkan diri dia dengan Allah SWT. Kena buang ikhwah, kena buang mindset yang semakin banyak rezeki Allah bagi tu maksudnya Allah sayang. Boleh jadi makin banyak rezeki tu makin banyak ujian kita akan dapat. Duduk ujian lah. Kita rasa kan. Dunia ni adalah ujian semata-mata. Bukan semata untuk orang yang kaya tapi untuk orang yang siapa-siapa saja manusia kan. Dia bukanlah benda yang jahat. Duit ni bukan benda yang jahat. Tapi apa yang kita lakukan selepas itu. Tetapi ikhwah, ni sebagai penutup Tetapi ikhwah, dalam banyak-banyak benda yang kita ada, cuba senaraikan apa yang tuan ada. Banyak kan? Banyak tak hantar dia? Banyak tak nikmat yang tuan ada? Banyak tak? Soalan senang je ikhwah. Banyak tak nikmat yang tuan ada? Jangan tulis kat buku aku. Banyak tak nikmat yang tuan ada? Soalan yang senang kita tanya. Ada jawapan tak? Janji dapat nafas. Banyaklah. Nafas pun ada nikmat dah. Dalam banyak-banyak nikmat ni ikhwah. Dalam banyak-banyak nikmat. Too much. Jazakallah ya Arif. Too much. Terlalu banyak kan. Terlalu banyak nikmat kita dapat ikhwah. Tapi sedar atau tidak, ada satu nikmat yang kita lepas pandang. Tapi anda akan cerita selepas ini. Sepatutnya, yang nak cerita sepatutnya lah. Ini salah satu lagi dalam hayat dunia kan. Maksudnya apa? Segala apa yang kita ada, whatever thing you have is been worldly utility. Surah apa? Banyak sebenarnya ulang surah ni, ayat ni. Tapi dalam surah ni lah. Dalam surah Adiyat. Ni Adiyat, bukan. 51. Surah Az-Zariyat. 51, 55 ataupun surah Al-Baqarah ayat nombor 29. Kena check balik. Tapi nak kata ni ikhwah, akhirnya apa yang kita telah diberikan ni adalah untuk kita ingat nikmat Allah. Antum tengok Al-Quran, macam mana antum nak ingat Allah tengok phone? Macam mana antum nak ingat Allah bila ada pen? Macam mana antum nak ingat Allah dengan ada segala perkara yang tuan ada dekat dunia ni? Untuk keep on reminding kita ingat Allah, keep on membawa kita kembali baik pada Al-Quran. Sebab segala apa yang telah Allah berikan kepada kita ni untuk kita apa? Utilizekan. Sebab benda ni tak stay. Benda ni tak stay dekat dunia. Dia akan akhirnya reput, akan hilang. Satu juga perkara yang kita selalu terlepas pandang adalah apa tadi ikhwah? Adalah blessing yang paling ultimate yang kita ada. Kita ada messenger. Kita ada Rasulullah SAW yang telah berusaha sehabis baik untuk kita. Kita ada orang sekeliling kita yang memperingatkan kita. Kita ada Al-Quran. Kita ada kebenaran. Tahu tak ikhwah? Ramai orang sedang dahaga perkara ini sebenarnya. Ramai orang sedang mencari kebenaran, sedang mencari orang yang boleh ceritakan Al-Quran dekat dia. Orang yang boleh explainkan segala apa masalah yang sedang hadapi ni daripada jawapan dalam Al-Quran.
Tapi Allah pilih kita untuk dapat perkara itu. Nikmat tu, naim tu. Naim ni adalah bila ada kata ya kat situ kan. Dia kena kata ya kat situ kan. Ainan naim kan. Ada perkataan ya. Betul ada ya. Ya, antara dia ada ya. Maksud dia adalah benda yang sentiasa Allah bagi. Tak pernah putus. Dan kadang-kadang kita tak minta pun. Dapat juga. Persoalannya adalah, what did you do? Apa kita buat dengan segala nikmat yang kita dah dapat selama ni? Tarbiyah, dakwah selama ni, peluang untuk menyampaikan dakwah, peluang untuk jadi MC, peluang untuk bawa usrah sendiri, peluang untuk dapat ilmu-ilmu tafsir Al-Quran, juz amma, hadis, sirah. Apa kita telah buat dengan segala ilmu yang kita ada ni? Dengan segala blessing, rasa seronok yang kita ada ni? Apakah nikmat yang paling besar kepada kita sebenarnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. What did you do? Apa yang telah kita laksanakan sebenarnya? So, anda gantung kat sini lah. Anda gantung kat sini. Sama-sama kita tanya diri kita apa yang telah kita buat, apa yang kita boleh buat. Ana sekarang, Allah bagi peluang dekat Ana walaupun tengah cuti ni. Taklah cuti sangat pun. Ana still ada beberapa projek dengan beberapa lecturer kan. Jadi RA untuk seorang lecturer science education. Lepas tu anda still kena bantu projek, siapkan projek yang dengan SB FYP Ana. Kena tolong dia punya student intern lagi. Kenapa Ana tanya? Kenapa? Why not? Why not? Tapi persoalannya Allah telah menyibukkan Ana dengan banyak perkara-perkara yang manfaat. Dalam seminggu tu penuh lah malam aktiviti, sampaikan kita kena buat usrah kita hari Sabtu kan. Anda harap kita boleh set lebih awal lah MC akan datang. Esok ada satu lagi program dengan asasi, mentajimi asasi. Atau ada lagi program. Siapa-siapa nak turut serta dengan Ana, nak meringankan beban dakwah ni sama-sama, boleh PM Ana Asasi mana? Asasi Dengkil. Asasi Dengkil. Asasi Dengkil. Ana ada program dengan Asasi Dengkil esok. Tapi bukan Ana bawa lah, Ana just tolong trigger je. Nanti ada ikut lain akan bawa. Jadi siapa-siapa yang nak try, sebab Asasi Dengkil ni antum punya junior je. Siapa yang rasa nak, siapa yang tak ada anak buah lagi lah, tak ada usrah kan. Ana nak try lagi menyampai, tapi Ana tak tahu macam mana. Hantar teman Ana boleh? Ana sanggup tak teman? Tapi nak kena ada satu semangat daripada antum nak buat something. Ana tak boleh paksa benda tu Ikhwan. Benda tu datang daripada antum. Bila antum sedar yang setiap perkara yang kita buat tu akan dipersoalkan. Daripada cuti kita habis macam tu je. Daripada cuti kita ni sudah sedar dah masuk sem baru, kita gelabah lagi. Banyak yang tu akan dapat sebenarnya pada waktu cuti ni kalau antum cari. Kalau antum tanyalah Ana Ana bantu mana yang boleh. So kat sinilah Ikhwah, sama-samalah kita amalkan, manfaatkan dengan surah At-Takatsur. Wallahu a'lam. Ana kembalikan balik kepada MC kita. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang tu daripada Allah Zat Tinggi sana kepada dia dan lemah. Wa ala kulli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam pukul 11.30 dah. Ada apa-apa soalan ke yang antum nak tanya sebelum Ana tutup majlis? Macam tak ada ni. Dah lewat biasa tak ada. So Ana tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sampai sini. Satu lagi lah. Tadi Afzal rakam, nanti tolong share dekat dalam grup. Kita tolong remindkan apa tu yang tak dapat join nanti lah untuk tengok sekali sama-sama insyaAllah. Dah. Apa yang next time boleh tengokkan tak?